Assalamualaikum. Saya pelajar daripada Politeknik Nilai di bawah program Diploma Pengurusan Pelucitan. Saya berserta ahli kumpulan yang lain sedang menjalankan sebuah kempen, iaitu kempen katakan tidak pada penderaan kanak-kanak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta rakan-rakan. Yang pertama iaitu saya, Muhammad Iqbal bin Zainal Abidin, dan yang kedua Muhammad Faris Ikhwan bin Muhammad Yazid, dan yang ketiga Sasitaren anak lelaki Murugan. Kita mulakan dengan definisi penderaan kanak-kanak. Okey, penderaan kanak-kanak dari segi definisinya adalah penderaan atau kata singkatannya dera merupakan perbuatan yang kejam dan zalim kepada orang lain. Golongan yang sering didera adalah golongan kanak-kanak seperti yang kita ketahui. Akan tetapi orang dewasa juga turut menjadi mangsa dalam kes penderaan, antaranya dalam isu keganasan rumah tangga dan juga keganasan di tempat kerja atau di mana-mana sahaja. Dan penderaan ini terbahagi pada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah penderaan dari segi fizikal, dan yang kedua penderaan dari segi mental, yang ketiga penderaan dari segi seksual. Yang seterusnya adalah pandangan Islam tentang penderaan kanak-kanak. Pada surah Al-Balad ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bir sabri wa tawasaw bir marhamah." Yang bermaksud, selain dari tidak mengerjakan amal-amal itu, dia tidak pula menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Apa yang dapat kita pelajari daripada surah Al-Balad ayat ke-17 ini adalah setiap insan perlu menerapkan sifat kasih sayang di dalam diri masing-masing. Tidak kira kepada siapa sifat itu ingin ditujukan, sama ada ibu bapa, isteri, suami, adik-beradik dan juga anak-anak. Pada pendapat saya, surah Al-Balad ayat ke-17 ini sangat berkait rapat dengan isu penderaan kanak-kanak. Saya memilih untuk kaitkan surah Al-Balad ayat 17 ini dengan isu penderaan kanak-kanak kerana seperti yang umum tahu, kanak-kanak merupakan insan yang paling lemah dan mereka merupakan insan yang sangat memerlukan kasih sayang daripada orang-orang yang terdekat, terutamanya dari ibu bapa, adik-beradik dan ahli-ahli keluarga yang terdekat. Isu penderaan kanak-kanak ini tersebar dan menjadi kes yang sangat besar kerana kurangnya sifat kasih sayang, kurangnya suasana berkasih sayang di dalam sesebuah rumah itu. Dan ini menyebabkan keadaan di dalam sesebuah rumah itu menjadi tertekan dan dapat menjadi satu faktor yang sangat terbesar untuk berlakunya penderaan ataupun kekasaran di dalam sesebuah rumah itu. Nama saya Sasitaren Murugan. Okey, sekarang saya nak bentangkan pasal jenis-jenis penderaan terhadap kanak. Okey, nombor 1, penderaan fizikal. Penderaan fizikal merupakan sebarang perbuatan sengaja menyebabkan kecederaan atau trauma kepada orang lain. Dalam banyak kes, kanak-kanak ialah mangsa penderaan fizikal. Tetapi, orang dewasa juga boleh menjadi mangsa seperti dalam kes keganasan rumah tangga atau mencerebutkan tempat kerja. Okey, yang kedua, penderaan emosi. Penderaan emosi berlaku apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak, kecelaruan mental atau tingkah laku. Okey, yang ketiga, penderaan seksual. Penderaan seksual juga disebut pencabulan, biasanya kelakuan seksual yang tidak diingini oleh seseorang ke atas individu lain. Ia sering dilakukan menggunakan kekerasan atau dengan mengambil kesempatan daripada orang lain. Okey, yang seterusnya, jenis penderaan yang kerap terjadi. Okey, mengikuti statistik kes penderaan di Malaysia, jenis penderaan yang kerap terjadi daripada tahun 2013 hingga 2019 adalah penderaan fizikal dengan penderaan seksual.
Jumlah kes penderaan fizikal dan seksual selama tempoh 7 tahun adalah sebanyak 6,449 dan 5,490. Statistik tersebut menunjukkan kes penderaan tersebut semakin meningkat setiap tahun. Terima kasih, itu saja daripada saya. Okey, di sini kami telah menjumpai berkaitan akta kanak-kanak dan kami telah mendapat sedikit sebanyak satu akta, iaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak yang diterbitkan pada tahun 2001. Seterusnya saya akan berkongsi tentang statistik kes penderaan di Malaysia dalam tempoh masa 5 tahun. Penderaan ini terbahagi kepada beberapa jenis penderaan dan melibatkan kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. Jenis penderaan yang pertama adalah penderaan fizikal. Pada tahun 2013, jumlah kes mencatat sebanyak 1,134, iaitu campuran daripada kes yang dialami kanak-kanak perempuan beserta kanak-kanak lelaki. Pada tahun 2014, jumlah kes penderaan fizikal menjadi sebanyak 1,217. 2015, jumlah kes penderaan fizikal adalah sebanyak 1,167. Pada tahun 2016, jumlah kes penderaan fizikal adalah 1,303. Dan pada tahun yang terakhir, jumlah kes bagi penderaan fizikal adalah 1,628. Di sini kita dapat lihat jumlah yang tertinggi untuk penderaan fizikal adalah pada tahun 2017, iaitu 1,628. Okey, seterusnya bagi penderaan emosi. Pada tahun 2013, jumlah kes mencatatkan 56 orang. Pada tahun 2014, jumlah kes mencatatkan sebanyak 59 orang. Dan pada tahun 2015, jumlah kes mencatatkan 72 orang. 2016 mencatatkan 98 orang. 2017 mencatatkan 61 orang. Ini menunjukkan bahawa 2016 mempunyai kes terbanyak bagi penderaan emosi, iaitu 98 orang. Yang seterusnya, penderaan kedua yang terpaling banyak di Malaysia, iaitu penderaan seksual. Pada tahun 2013, penderaan seksual telah mencatatkan sebanyak 1,093 orang. Pada tahun 2014, jumlah kes mencatatkan 984 orang. Dan 2015 mencatatkan 978 orang. Dan 2016, 1,038 orang. Pada tahun terakhir, 1,397 orang jumlah kes yang dicatatkan. Di sini menunjukkan penderaan seksual yang banyak dialami adalah pada tahun 2017, iaitu sebanyak 1,397 kes. Seterusnya pengabaian pengawasan. Pengabaian pengawasan pada tahun 2013, 417 orang. Pada tahun 2014, 450 orang. Pada tahun 2015, 385 orang. 2016, 438 orang. 2017, 415 orang. Ini menjadikan tahun 2014 tahun yang jumlahnya paling banyak dalam kes pengabaian pengawasan, iaitu 450 orang. Seterusnya, pengabaian hak asasi. Pada tahun 2013 mencatatkan jumlah 1,076 orang. Pada tahun 2014 mencatatkan 1,309 orang. Pada tahun 2015 mencatatkan 1,516 orang. Dan 2016 mencatatkan 1,827 orang. Dan terakhir sekali 2017 mencatatkan 1,824 orang. Ini menjadikan 2016 adalah kes terpaling banyak dalam jenis penderaan pengabaian hak asasi, iaitu 1,827 orang. Dan lain-lain pengabaian mencatatkan kes 276 orang pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 juga mencatatkan kes sebanyak 276 orang. Pada tahun 2015 mencatatkan kes sebanyak 335 orang. Pada tahun 2016 mencatatkan kes sebanyak 282 orang. Dan terakhir sekali pada tahun 2017 mencatatkan kes sebanyak 171 orang. Ini menjadikan tahun 2015 adalah tahun yang terpaling banyak kes dari segi lain-lain pengabaian, iaitu 335 orang. Dan statistik kes penderaan di Malaysia ini adalah dari sumber Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okey, sekarang ini anda lihat ini adalah merupakan talian ataupun bantuan yang boleh anda dapati dan hubungi sekiranya anda ataupun orang yang berada di sekeliling anda
menerima tentang aktiviti penderaan kanak-kanak. Dengan ini perkara ataupun aktiviti yang terjadi ini kita boleh cegah. Jadi kami telah menjumpai sedikit sebanyak saluran ataupun talian yang anda boleh hubungi. Okey, yang pertama adalah teledera, di mana di sini kami telah menyediakan nombor telefonnya 1-800-88-3040. Seterusnya bantuan PDRM, anda boleh membuat laporan sekiranya anda mendapat berita tentang penderaan di kawasan perumahan anda. Yang ketiga, kita juga boleh memanggil pasukan perlindungan kanak-kanak untuk bertindak bagi memastikan kanak-kanak itu terselamat. Dan akhir sekali, sekiranya anda tidak menjumpai ketiga-tiga ini, anda boleh juga menghubungi pejabat kebajikan masyarakat untuk memainkan peranan bagi menangani aktiviti penderaan kanak-kanak. Okey, sekarang ini saya akan menceritakan lebih tentang Akta Perlindungan Kanak-kanak pada tahun 2001. Sekiranya mahkamah berpuas hati bahawa seorang kanak-kanak itu telah dicedera ataupun didera atau dianiaya, pihak mahkamah pertama sekali boleh memerintah supaya kanak-kanak itu diletakkan di bawah penjagaan seorang penjaga. Okey, kedua, mahkamah juga boleh memerintah kanak-kanak tersebut dimasukkan ke pusat perlindungan dan penjagaan. Yang akhir sekali, mahkamah juga boleh mengenakan hukuman denda tidak lebih daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun, ataupun pihak mahkamah boleh mengenakan hukuman kedua-duanya sekali.